berbalam, si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimuliakan Puan Atifah Laili binti Abdul Halim, Pegawai Psikologi Kaunseling, Pejabat Kesihatan Daerah Petaling. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Azlinda binti Saad, Pensyarah Kursus Creativity in Management for Effective Schools, Universiti Utara Malaysia. Yang dihormati Puan Salawati Darwina binti Yusof, Pensyarah Matematik, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Yang dihormati Puan Nurjihan binti Abu Lais, Guru Penolong Kanan Kolej Vocational Bacok Kelantan. Yang dihormati pelajar-pelajar kursus SGDU 5083, Creativity in Management for Effective Schools, Universiti Utara Malaysia. Para penonton, wanita berkerjaya, wanita hebat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam suatu webinar yang cukup bermakna pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertajuk Tekanan dalam kalangan wanita berkerjaya. Webinar ini dianjurkan oleh pelajar-pelajar Master of Education Universiti Utara Malaysia. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada semua yang menonton dan menyertai webinar kita pada hari ini. Sudilah kiranya para penonton berkongsi pautan YouTube webinar ini agar lebih ramai para wanita hebat di luar sana yang boleh sama-sama menyertai dan sekaligus mengambil manfaat daripada webinar ini. Sidang penonton yang dimuliakan, dewasa ini peranan wanita sudah jauh berbeza berbanding dahulu. Ramai wanita sekarang mempunyai kerjaya dengan kepakaran masing-masing. Namun begitu, dalam mencapai keseimbangan lebih-lebih lagi antara tuntutan sebagai pekerja dan juga tanggungjawab kepada keluarga merupakan suatu cabaran yang tidak mudah. Pada hakikatnya, peranan wanita bukan sahaja dalam mengurus rumah tangga tetapi sebagai penyumbang ekonomi negara. Kini, golongan wanita seringkali dilihat sentiasa berhadapan dengan konflik keseimbangan antara keluarga dan kerjaya. Jadi, bagi mengupas tentang isu konflik ini, pada hari ini kami bawakan khas webinar yang bertajuk Tekanan dalam kalangan wanita berkerjaya. Sidang penonton yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum webinar bermula, suka saya untuk membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau adalah Puan Atifah Laili binti Abdul Halim. Beliau dilahirkan di negeri Selangor Darul Ihsan, namun dibesarkan di negeri Kelantan Darul Naim. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang usuluddin dari Universiti Muttah dan menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dalam bidang bimbingan dan kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekarang, Puan Atifah memegang jawatan sebagai Pegawai Psikologi Kaunseling dan berkhidmat di Klinik Kesihatan Puchong Batu 14 Selangor. Sebelum ini iaitu pada tahun 2020 sehingga 2021, Puan Atifah berkhidmat di Klinik Kesihatan Kepala Batas. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Atifah Laili binti Abdul Halim untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Tekanan dalam kalangan wanita berkerjaya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih buat Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati pensyarah Prof. Madya Dr. Nur Azlinda Saad, pensyarah Pusat Pengajian Pendidikan UM, serta pensyarah yang hadir pada hari ini dan para pelajar yang menonton webinar ini, dan juga untuk para penonton lah selain daripada pelajar Pusat Pengajian Pendidikan UM sendiri kan. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama-sama kan pada pagi ini untuk menonton webinar yang bertajuk tekanan dalam kalangan wanita berkerjaya lah. Okay. So tanpa melengahkan masa, saya akan sharekan dululah slide kita pada hari ini. Ya. Ya, silakan. So sebelum kita start, perkara pertama sekali yang kita kena check adalah how do you feel today? How do I feel today? Okay, untuk setiap hari-hari kita kena check sebenarnya apa emosi kita pada hari ini kan. Kita sendiri kena rasai, kena aware dengan apa yang kita rasai hari ini. Adakah kita rasa happy atau kita rasa penat, stres, kita rasa sedih ke kan. Kalau kat sini nampak ada macam-macam emoji ada. So you kalau ada emoji ni boleh tampal juga dalam bilik kan. You boleh pilih how do I feel today kan. Ataupun rasa agak takut, agak gemuruh. Macam saya mungkin agak gemuruh lah sebab hari ni kan saya kena bercakap dalam webinar ni kan. Okay, so kenapa pentingnya untuk kita tahu secara jelas kita punya emosi? Sebab kita nak lalui hari yang baru ini dengan emosi yang bagaimana. Kalau pada pagi waktu kita bangun tidur kita dah rasa agak stres, kita fikir balik, adakah kita nak hari kita pada hari ini whole day tu adalah stres? Tak ke rasa macam kita tak boleh nak buat kerja kalau kita stres. So bila kita dah tahu kita rasa stres hari ni, so kita kena start the day dengan apa? Something yang mungkin akan buat kita happy. Kalau macam saya, okay, start the day dengan minum kopi dulu ke, kan, buka muzik ke ataupun zikir ke apa-apa ke, kan, supaya kita rasa energi tu datang balik. Supaya kita punya stres pagi tu menurun sedikit demi sedikit. So tak adalah kita punya the whole day tu rosak disebabkan emosi awal kita pada pagi tu. Okay, so itu penting untuk kita check apa sebenarnya feeling kita, emosi kita pada setiap hari lah. Alright, so kita go to the next slide. Tekanan dalam wanita, dalam kalangan wanita berkerjaya. Okay. So seperti yang kita tahu sekarang kan, mengikut era globalisasi, era modernisasi sebuah negara, kalau dulu wanita mungkinlah tempat dia dalam dalam sektor pekerjaan tu tak banyak kan, okay, terhad. Okay. So kebanyakan wanita mungkin hanyalah di dapur kan. Tugas dia yang utama adalah menjaga rumah dan menjaga anak-anak, menjaga makan pakai suami kan. Okay, tapi sekarang ni benda tu boleh kata 90 darjah ataupun 180 darjah berbeza. Okay, daripada mengikut statistik Siswazah bekerja bagi tahun 2017 dan 2018, okay, mengikut kumpulan jantina dan umur, kebanyakannya 50.4% adalah wanita. Okay, untuk tahun berikutlah, okay, lebih beberapa peratus daripada siswazah lelaki sendiri. Okay. So sebenarnya okay, so kalau tengok yang paling majoriti adalah umur 24 tahun ke bawah lah dan 25 hingga 34 tahun. So sebenarnya golongan perempuan yang diambil untuk bekerja adalah makin banyak, lebih beberapa persen daripada siswazah lelaki lah. So lain, so kita tak boleh nak kata sekarang lah yang macam okay, perempuan kalau belajar tinggi-tinggi nak buat apa kan, kalau belajar sampai PhD nak buat apa, nanti last bila dah ada anak kena fokus pada anak juga. Tidak, bukan. Sebab sekarang tugas seorang perempuan adalah berbeza. Dia tidak memfokuskan pada dirinya di rumah, menjaga suami, menjaga anak sahaja, tetapi dia juga sudah masuk secara directly kepada masyarakat kan. Dan malah perempuan sendiri dah boleh jadi menteri kan. So banyak tanggungjawab yang dia boleh galas. Okay, so kita tengok ni adalah poster daripada Jabatan Perakaan Malaysia sendirilah. Okay, pencapaian wanita Malaysia pada tahun
2020 yang lepas lah. Okay, kadar penyertaan tenaga buruh 55.2%. Kan? Anggaran pendapatan pun dah semakin tinggi. Kan? Okay, pencahayaan pendidikan sendiri pun memang boleh kata majoriti wanita di negara kita mendapat pencapaian pendidikan peringkat sekolah rendah sampai sekolah menengah, dan hampir separuh daripada kita mendapat pendidikan ketiga lah di universiti, college ke kan. Dan even dekat penguasaan politik pun dah semakin meningkat. Sekarang ni wanita di parlimen so saya tak nak banyak lah uraian pasal data-data ni. Cuma kita jelas bahawa sekarang ni memang ramai kalangan wanita yang masuk sektor pekerjaan. Okey, so kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Apakah tekanan wanita berkerjaya? So apakah sebenarnya cabaran atau tekanan yang dihadapi oleh wanita berkerjaya ni? Dan adakah tekanan dia tu lebih dari orang yang menjadi si rumah tangga ataupun macam mana kan? Sebenarnya tekanan kita ni kita tak boleh bandingkan sebab tekanan kita ni berbeza untuk setiap orang lah. So suri rumah tekanan dia berbeza kan. Kita sebagai wanita yang berkerjaya, kita jaga anak kita di rumah juga pun berbeza tekanan dia. So kita kena lihat bila kita adalah seorang wanita dan kita berkerjaya, kita tengok watak apa yang kita mainkan dalam kehidupan kita. Satu, kita adalah seorang anak kan, yang bertanggungjawab pada mak ayah kita. Yang kedua, kita kalau dah kahwin, kita adalah seorang isteri yang kena jaga suami kita. Kalau ada anak, kita adalah seorang ibu yang kena jaga A to Z anak-anak kita. Kalau kita adalah seorang sahabat, kan, ada ramai kawan, kita pun ada tanggungjawab untuk dilakukan sebagai seorang sahabat. So tengok balik dalam hidup kita, apa lagi watak yang kita mainkan. So watak-watak yang kita mainkan ni, dia memberikan cabaran ataupun tekanan lah kepada kita sendiri. Dan kalau kita tak boleh urus apa watak-watak kita ni dengan baik, maka kita akan mulalah mendapat tekanan yang tinggi dan memberikan kita stres, even memberikan kita rasa kerisauan yang tinggi kan, anxiety, ataupun membuatkan kita rasa murung, tak bertenaga, asyik letih kan, tak bersedia untuk menghadapi hari yang baru, kerap takut. Benda-benda macam itulah kita akan hadapi. So bila mana kita tak dapat cari titik pertengahan kan, macam mana kita nak balance tekanan-tekanan kita, so perkara ni lah akan membuatkan kita punya emosi akan goyah kan, macam ombak di lautan, sekejap tenang, lepas tu tiba-tiba berombak kan, lepas tu sekejap lagi tenang. Kita dah macam tak tahu kita punya emosi macam mana, cepat marah kan, sekejap sedih, macam itulah. Itu apa yang dihadapi oleh kita sebab kita bekerja, menjadi seorang watak yang berbeza di tempat kerja juga, dan kita memegang tanggungjawab di tempat kerja. Di rumah pun kita kena jaga, di tempat kerja adalah kita kena jaga. Okey. So kita melihat kepada definisi kesihatan mental dulu. So kesihatan mental ni adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seorang individu tu dia sedar tentang keupayaan diri. Dia boleh mengendalikan tekanan dengan baik. Dia boleh bekerja dengan produktif. Dia pun boleh juga menyumbang kepada masyarakat. So kesihatan mental ni bukan bermaksud stres, tak, tapi kesihatan mental yang sejahtera adalah bermaksud dia boleh menjalankan kehidupan seharian dia, rutin harian dia dengan baik tanpa sebarang gangguan lah. Walaupun tekanan datang, tapi dia boleh uruskan tekanan tu dengan baik. Mungkin dia akan rasa stres, tapi stres dia tu adalah terkawal. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas pada kesejahteraan individu. So kalau kat sini kita tenang, kat sini kita rasa tak susah hati kan, kita tak rasa stres, so kita mampu untuk mendapatkan kesejahteraan individu tu, dan kita mampu untuk berfungsi dengan baik
kan? Dan kita boleh mengekspresikan emosi kita dengan baik lah. Alright. So itu maksud kesihatan mental. Okay. So, adakah kesihatan mental ni sama dengan penyakit mental? Bila seseorang bercakap tentang kesihatan mental, adakah dia maksudkan tentang penyakit mental? Alright. So, tidaklah. Benda tu adalah benda yang berbeza. Membincangkan dua perkara yang berbeza. Kerana penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak. So, kita tahu dekat sini ada something wrong, kan? Ada haywire kat mana-mana. Okay, so gangguan tu boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan boleh mengakibatkan gangguan. So akan ada gangguan dalam hidup kita. Kita susah nak buat aktiviti seharian, dan kita akan rasa bimbang, kita akan rasa takut atau rasa murung, dan mungkin psikosis. Okay, so tahap psikosis ni adalah tahap yang lebih teruk lah, sebab kita mula mendengar melihat halusinasi dan mula mendengar lah bisikan atau apa-apa. Tu kita panggil psikosis. So dua perkara ni adalah berbeza. Kesihatan mental ni adalah kita panggil tekanan, stres lah. Yang mana kalau kita dapat kawal dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau lah kita tak dapat kawal dengan baik dan tekanan tu adalah tekanan yang berpanjangan, kita berisiko untuk mendapat penyakit mental lah. So sebab tu kita kena kawal tekanan kita kena kawal stres kita, kan? Sebab bila kita ada gangguan pada fungsi otak, itu memaksudkan bahawa bahan kimia dalam otak kita tidak seimbang. Sebab tu bila orang disahkan dia mendapat penyakit mental, doktor akan beri dia ubat lah untuk dia boleh stabilkan mood, untuk biasa tenang, memudahkan dia untuk tidur ke, macam tu lah. Okay. So kita pergi pada next slide. Okay, kita lihat apa itu stres. So kita kenal tu apa itu tekanan. Okay, sebab tekanan ni semua orang merasakannya. Walaupun dia seorang lelaki ataupun wanita, semua orang ada stres dia. So kita kenal apa tu stres. Stres ni adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang kepada perubahan dan cabaran. So bila mana kita rasa ada something happen depan kita, kita akan ada tindak balas fizikal. Itu pertama. Kita akan ada tindak balas emosi. Antonio 1993 menyatakan bahawa stres adalah bentuk tekanan yang boleh membawa kesan, sama ada kesan positif ataupun negatif. Okay. So stres ni bukannya benda yang negatif dan bukan juga benda yang positif, sebab apa yang menentukan dia adalah kita. Kalau kita boleh kawal stres, maka stres itu adalah stres positif. Kalau kita tak boleh kawal perkara tu, maka itu adalah stres negatif. Okay. So kita tengok apa itu stres positif, apa itu stres negatif. Eustress adalah stres positif, distress adalah stres yang negatif. Eustress ni, contoh kan, kita tengok apa stres yang memberikan kesan positif pada kita. Okey, kita tengok contoh paling mudah lah, exam. Kan, bila datang exam, kita semua akan rasa stres. Susah nak tidur kan, ataupun tak nyenyak tidur. Boleh tidur tapi tak nyenyak, akan terjaga pagi-pagi. Lepas tu kita pun buat revision. Okay. So benda tu adalah stres yang mengganggu juga sebenarnya kita, sebab kita tak boleh nak fikir benda lain selain pada fikir yang tak exam tu. Kan? So tapi stres tu bila mana exam dah selesai, kita dah jawab exam, kita dah rasa lega. Tak ada apa-apa dah. So kita punya tahap emosi kita kembali kepada graf yang sihat. So itu adalah stres yang positif, yang mana kita tengok balik lepas kita exam macam mana pencapaian kita. Okay, pencapaian kita baik, berjaya. So itu adalah stres yang baik pada kita sebenarnya. Waktu kita exam kita tertekan, tapi selepas pada tu kita dapat hasilnya lah. Okay, sama juga bila kita bekerja. Bila kita bekerja, kita punya kita punya ketua, mestilah kita ada pencapaian kan, pencapaian tahunan ke, yang kita kena buat lah. Kalau tak, nanti markah kita akan rendah. So kadang-kadang kalau kita tak sempat nak buat sebab terlampau banyak program, so kita kadang-kadang
agak haywire kan, nak susun mana satu. So kita akan stres juga sebenarnya pada waktu tu. Tapi dekat sinilah kuncinya. Kalau kita tak boleh nak uruskan tekanan kita pada waktu tu dengan baik, dia boleh menjadi stres yang negatif. Kita nak buat pencapaian yang baik untuk kita punya pencapaian tahunan, tapi kita tak boleh nak tumpukan dengan baik dan kita tak boleh nak uruskan stres dengan baik. So sepanjang tahun tu kita punya emosi adalah naik turun dengan sangat cepat, dan kita akan merasakan terganggu tidur. Tahun tu adalah tahun yang memang tak boleh nak tidur contohnya kan, sebab terlampau banyak benda nak kena buat. So disebabkan tempoh stres kita itu terlampau panjang dan kita tak belajar untuk uruskan emosi stres tu dengan baik, so benda ni adalah benda yang berisiko. Dia boleh memberikan keadaan distress, keadaan yang negatif. Okey, ni adalah kita punya graf lah kalau tengok kan. Kalau tak ada stres dalam hidup, kita akan rasa boring. So tak ada cabaran, tak ada something untuk kita capai kan. Okay, the most optimum level, yang paling tengah-tengah tu kalau perasan kan dekat graf. Okay, yang itu adalah the most optimum level untuk you stress. Tapi bila stres kita tu tak diuruskan dan makin berpanjangan, kita dah akan masuk ke lembah distress yang negatif. Okay, punca stres. Okay, so apa yang kita boleh lihat punca stres, kita kena tengok pada luaran dan juga pada dalaman. Luaran, satu, persekitaran fizikal kita. Kita kena tengok dengan apa yang berada di sekitar kita. Dengan siapa kita bekerja. Kita punya persekitaran kerja tu sihat ataupun bagaimana. Itu akan memberikan kita panggil influence pada diri kita, pada stres kita. Kalau persekitaran kerja tak sihat, susah nak dapatkan kerjasama, of course kita akan stres. Okay, organisasi, macam mana ketua kita, okay, macam mana kita punya penyelia, benda ni akan memberikan impak juga pada kita punya tekanan. Sosial, kan, dengan siapa kita berkawan. Dan adakah kita tak suka sangat berkawan, kita ada seorang dua saja kawan. Macam mana? Benda ni akan melibatkan juga stres kita. Kalau ada masalah dengan dua orang kawan yang kita ada tu, tak ada orang lain dah kita nak pergi jumpa kalau kita tertekan kan. So benda tu menjadi kesan stres juga. Tapi kalau ramai kawan, tapi kawan tu tak berkualiti, asyik cakap belakang kita, so benda tu akan memberikan tekanan juga pada diri kita. Okay, yang keempat adalah faktor peristiwa penting. Peristiwa penting ni apa-apa yang berlaku lah, sama ada break up ke, ada kematian ke, dari sexual harass ke, kan, episod-episod yang membuatkan terganggu psikologi kita. Okey, dalaman tengoklah kita suka tidur lewat malam. Lagi-lagi kalau student lah, dia suka stay up. Kalau waktu muda ni nak stay up, mungkin tak ada isu sangat kan, macam tidurlah lewat malam apa semua. Tapi bila dah masuk dunia pekerjaan, kita masih mengamalkan tidur pada waktu malam, maksudnya kurang rehat lah pada waktu malam, itu akan memberikan kesan pada produktiviti kita pula untuk bekerja seharian. Dan boleh jadi bila kita dah terganggu kita punya jadual tidur kerana asyik tidur lewat malam, so kita susah nak tidur awal. So kita nak betulkan balik body clock kita tu susah. Boleh jadi kita terlampau risau pula bila tak boleh tidur awal. So kerisauan kita tu yang menyebabkan kita lagilah tak boleh nak tidur. So sebab tu kita kena jaga cara gaya hidup kita. Allah ciptakan malam ni untuk rehat. Malam ni bukan untuk kita bekerja kan. Tapi kalau yang kerja shift, tak boleh nak buat apalah. Sebab itu adalah nature kerja dia. Dia kena kerja malam, pagi tu barulah dia rehat kan. Tapi kalau bukan nature kerja kita kerja malam, kita tidur pada waktu malam. Jangan gunakan waktu malam untuk stay up, untuk online kan, untuk tengok movie ke apa ke. Sesekali boleh lah, tapi jangan amalkan dia menjadi satu budaya hidup.
Yang kedua, cara gaya hidup ni adalah satu pemakanan. Kan? Kadang-kadang orang suka stress, dia binge eating. Dia makan banyak makanan sweets ke ataupun oily food ke, fast food ke. So benda tu tak berkhasiat. Dan apa yang kita makan ni masuk dalam perut. Perut proses kan. Zat-zat nutrien tu, kalau dia tak ada nutrien, dia toksik pula. So benda tu akan memberikan efek yang tak baik pada badan kita dan akan memberi punca, kita kata akan influence kita punya tekanan juga. So apa yang kita makan dalam perut kita ni sebenarnya, kalau kita makan benda yang baik, benda yang berkhasiat, hormon-hormon yang baik akan keluar. Kan? Hormon-hormon relax akan keluar. So kalau kita banyak makan benda-benda yang tak baik, benda yang diproses, kita jadikan dia gaya hidup, so benda tu tidak membantu, menambahkan lagi stres kita. Kita dah tertekan, tak boleh tidur malam, lepas tu kita makan pula ikut dan. So benda ni akan menambahkan lagi beban dalam diri kita lah. So tu antara contoh cara gaya hidup lah. Okay, yang kedua adalah perangkap minda. Perangkap minda ni adalah seperti kita kata overthinking lah. Kita banyak berfikir, banyak rumination. Overthinking ni kebanyakan situasi yang saya lihat ataupun kebanyakan kajian lah menunjukkan bahawa overthinking ni tak sihat. Sebab apa? Sebab bila kita berfikir, kita akan berfikir tentang benda yang lepas atau benda yang akan berlaku nanti, kan? Okay, so bila kita berfikir tentang masa lepas atau masa depan, bila kita berfikir, kita kena lihat apa kesan dia pada diri kita. Adakah ia membuatkan reaksi fizikal? Contoh macam rasa berdebar. Kan? Bila fikir tentang masa depan, apa yang nak buat, apa yang kita rancang, kita rasa berdebar. Rasa takut. Kan? Rasa macam kita punya nafas laju. Kan? Rasa nak panik. Okay, so benda tu tak sihat untuk kita. Kita nak berfikir benda yang tak berlaku lagi sehingga akan menjadikan diri kita yang sekarang ni rasa berdebar, tak tentu arah. Okay. So benda tu tak sihat, tak berbala untuk kita. Sebab yang paling penting adalah masa sekarang. Apa yang perlu dibuat masa sekarang? Contoh sekarang ni kita tengah buat kerja. So buat kerja tu lah yang penting. Yang akan datang tu penting juga. Tapi bila kita dah overthinking, kalau kita thinking, benda tu adalah normal. Kita thinking, okay nanti dalam 5 tahun lagi akan kumpul duit dalam 10,000 kot dalam simpanan. Okay, target macam tu. So itu okay, kita think. Tapi bila over ni, okay, macam mana kalau tak dapat? Kalau duit 10k tu tak dapat, macam mana? Tak boleh nak beli rumah. Tak boleh nak beli rumah pula dah. Tak boleh nak nak melabur ke, okay, nak uruskan simpanan ke. Kalau tak dapat, macam mana? Tak boleh nak kahwin ke. Okay. So kalau nak dapat juga, macam mana? Tak ada kerja lain ke yang aku boleh buat? Okay. Contoh ada kerja lain nak boleh buat. So benda tu akan bersambung-sambung. Dia macam rantaian. So inilah yang tak sihat. Bila satu perkara kita fikir dan kita perasan ia menjadi satu rantaian tanpa henti. So benda tu adalah perangkap minda. Otak kita sedang manipulate diri kita untuk menjadi rasa lebih takut. So itu yang kita kena, itu adalah antara punca stres yang kebanyakan wanita hadapi. Sebab kita tahu wanita ni dia suka berfikir juga. Dia banyak berfikir yang mana dia tak bagi tahu ke orang lain juga apa yang dia fikir kan. Semua tu akan bermain dalam kepala dia. Kadang-kadang sebelum tidur macam-macam dah dia fikir. Lepas tu tak boleh apa-apa aspek dalam hidup dia. Contoh nak presentation. Tak boleh lah, malu lah. Kalau orang tanya baik-baik macam mana, tak boleh jawab. Contoh, awal lah kita dah nampak penjijian negatif. Kita tak kata macam, susah juga ni tapi tak apa, saya try. Padahal maksudnya dalam setiap benda yang berlaku, kesusahan yang berlaku dalam hidup kita ni, kita boleh lihat ia adalah satu cabaran yang akan membantu kita untuk lebih ke depan. So that's why bila kita amalkan penjijian negatif, selalu berkata tak boleh, jangan, bukan, apa-apa yang negatif lah. Bila kita perasan diri kita kerap tuturkan benda tu, so itu memasukkan kita
ada pendirian negatif. So cuba tukar ayat macam, oh benda tu susah, tapi saya try. Rasa macam sekarang ni tengah rushing kan. Tapi kalau program tu nak kena dijalankan juga, saya cuba tengok ada waktu atau tak. Macam tu. Maksudnya ada apa yang kita tuturkan tu, cuba untuk ubah, paraphrase cara kita bercakap. Sebab cara kita bercakap ni akan efek pada kita emosi. Kalau kita mula bercakap tidak, so benda tu adalah satu benda yang memberikan konotasi yang negatif, konotasi yang tak sihat. Kita dengar pun rasa macam ada tersekat dekat dada ni, rasa macam berat je. So sebab tu kita tukar. Okay, yang keempat adalah personality. Personality ni dia macam-macam lah sebenarnya kan. Ada personality orang yang dia suka cakap belakang kan, tak suka cakap depan-depan, mengumpat, ataupun memang sejenis yang pemalas ke, apa-apa personality yang negatif yang membuatkan kita rasa, yang menambahkan tekanan pada hidup kita. Contoh, kita ada banyak benda nak kena buat, tapi kita procrastinate, kita bertangguh-tangguh kerja kita. So personality tu tidak membantu langsung untuk memberikan daya tindak baik pada kita. Okay. Itu dari aspek dalaman lah antara punca stres. Okay, so kita tengok stres di tempat kerja. Okay. So ini antara beberapa konflik ataupun isu yang selalulah berlaku di tempat kerja. Okay. Satu adalah bebanan kerja kan. Kadang kita tengok mungkin bebanan kerja dia tak seimbang. Yang kedua, konflik sesama rakan kerja. So bila kita ada konflik dengan rakan sekerja kita, kita nak kerja apa-apa dengan dia susah lah. Sebab seseorang ni bila menyimpan, dia macam saya dengan dia memang tak boleh bekerja bersama. Saya dengan dia tak boleh. Nanti kerja ni tak siap. Nanti akan gaduh, contohnya lah. So bila ada konflik, kita tidak cuba untuk menyelesaikan konflik tu. Kita cuba untuk avoid the tense situation kan. Cuba avoid untuk confront dan adakan solution. Sebab itulah bila ada konflik dan kita tak selesaikan konflik di tempat sesama rakan sekerja dengan baik, so benda ni akan mempengaruhi profesionalism kita dalam bekerja lah. Kalau bekerja dengan dia, saya tak nak. Dengan ni tak nak. Kan? Sedangkan konflik tu, betul ke konflik tu tak boleh diselesaikan? Kan? Tak ada cara penyelesaian langsung. Bila start ada konflik dan tidak diselesaikan, kita akan ada masalah kepercayaan. Kan? Dan bercakap belakang. Benda macam ni lah kita tak nak elakkan. Okay. Yang ketiga adalah kelemahan komunikasi. So boleh jadi kat tempat kerja kita tu kita merasa kita dibebani dengan banyak kerja. Kerja kita ada, lepas tu kita tolong pula kerja orang lain. Okay. So mungkin kita ada kelemahan dalam komunikasi. Kita rasa susah untuk berkata tidak pada orang lain. So kalau orang minta tolong, kita tak boleh berkata tidak. Kita macam, oh okey letak situ nanti. Nanti aku buat letak situ. Kita rasa susah untuk menyebut, sorry tak boleh sebab ada kerja lain. Susah untuk menolak. Sebab apa? Mungkin kita takut kawan kita terasa ke, kita takut nanti kawan tu tak nak tolong dah kita apa-apa nanti bila kita tak tolong dia kan. So ni boleh jadi adalah sebab kita lemah dan kita takut untuk berkomunikasi apa yang kita rasakan lah. So benda ni akan menimbulkan stres lah di tempat kerja. Kelemahan organisasi kan, kurangnya sokongan daripada pihak atasan. Okay, so mungkin pihak atasan tidak cakna dengan konflik yang berlaku pada anak buahnya kan. Kadang-kadang sokongan daripada pihak atasan ni perlu untuk memberikan produktiviti yang lebih baik untuk anak buah lah. Dan kalau saya beri contoh, kalau
sesebuah organisasi tu dia punya ketua adalah wanita, tapi dia adalah wanita yang belum berkahwin, kan, dia tak ada anak. Okay, so mungkin dia tak ada pengalaman sebagaimana anak buah dia yang sudah ada anak, sudah berkahwin. Okay, so kadang-kadang benda ni boleh berlaku konflik. Di mana kalaulah anak buah dia yang berkahwin, nak ada apa-apa kita kata kesukaran ataupun apa-apa konflik lah, yang dia perlu balik rumah awal ke, perlu MC sebab anak dia sakit ke, perlu cuti sebab anak dia sakit ke, sakit pula lama, HFMD, lepas tu kuarantin COVID lagi, lepas tu kuarantin influenza pula, contohlah sebagai contoh kan, berturut-turut kan. So kadang-kadang kita nak mendapat pemahaman daripada pihak atasan, dan kalaulah dia tak ada pengalaman berkeluarga, so mungkin benda tu akan menjadi konflik yang lain. Mungkin dia akan kata, okay, tak boleh dah macam ni, you kena datang juga kerja. Kalau you tak datang, you tak payah kerja. Contohlah saya bagi kan. Okay, tapi perkara ni mungkin akan berlaku, dan sebelum-sebelum ni pun saya berdepan dengan orang yang mempunyai masalah sebeginilah. Okay. So disebabkan kurangnya sokongan dari pihak atasan, maka anak buah dia akan berada dalam keadaan tersepit lah. So ni akan memberikan anda, jika anda adalah anak buah itu, memberikan stres lah di tempat kerja. Okay. So yang seterusnya adalah penderaan fizikal, psikologi dan seksual lah. Okay. Kadang-kadang yang paling orang perempuan takut dan malu untuk bertindak adalah jika ia melibatkan penderaan seksual lah, ataupun kita kata kebanyakannya berlaku adalah sexual harassment lah di tempat kerja kan. So perkara ni boleh menjadi satu stigma jugalah, lagi-lagi kalau rakan sekerja kita suka bergurau tentang perkara-perkara yang lucah lah, ataupun body shaming ke, benda-benda macam ni kan. So kadang-kadang rakan sekerja kita dia tak sensitif, sensitivity dia kurang bila dia bercakap contoh tentang apa ni, kau ni tak kerti-kerti nak diet ke, husband tak lari ke kalau tak diet, contoh lah kan saya bagi. Benda-benda yang macam ni adalah menyifatkan apa ni, satu stres juga lah pada kita. Kita rasa kerdil bila orang menegur kita macam tu. Ataupun orang yang suka bergurau tentang contoh malam Jumaat ke, ataupun pakaian seksi ke apa ke kan. Benda-benda macam ni kalau lawak-lawak jenaka macam ni di tempat yang terbuka, kita akan merasa diancam kan, perempuan akan merasa diancam, lagi-lagi kalau wanita tersebut bekerja di tempat yang majoriti adalah lelaki, ada seorang dua je perempuan. So benda tu adalah satu serangan sebenarnya, sexual harassment lah. So kebanyakan perempuan akan merasa rendah diri, rasa takut dan tak tahu nak channelkan benda ni ke mana. So jika anda berlaku kesusahan sebegini, yang pertama anda perlu bercakap dengan management lah, dan bercakap dengan pihak atasan tentang perkara ni. Walaupun ia adalah satu kita kata lawak lah kan, lawak je, melawak pun tak boleh. Tak boleh, melawak tentang perkara tu tak boleh, nak melawak tentang perkara lain tak boleh, tak kisah. Okay, so anda perlu tahu hak anda sebagai seorang wanita. Kerana apa? Kerana siapa lagi nak tegakkan hak kita selain daripada kita sendiri kan. Dia tak boleh tunggu orang lain untuk tegur ke, orang tu macam, weh kau janganlah melawak dengan dia macam ni. Nak tunggu orang cakap macam tu sampai bila kan? Sampai bila? So kita sendiri kena ambil inisiatif lah. Okay, so yang last kali adalah keadaan persekitaran yang tidak membantu, sebagaimana yang saya terangkan tadi lah. Okay, next. Okay, so macam tadi awal-awal definisi stres, kita akan rasai juga perubahan fizikal, emosi dan mental. So sekarang kita tengok apa perubahan yang berlaku pada diri kita bila kita stres. Okay, fight or flight response. Yang ni yang pertama. Respon sama ada kita nak menghadapi stres tu, kita nak fight, atau flight, kita lari.
Okay. So bila respon ni berlaku dalam diri kita, kan, bila ada stres, ada satu situasi yang berlaku di depan kita, kita nak hadapi benda tu ataupun kita nak lari, kan, kita nak avoid benda tu. So bila fight or flight response ni akan memberikan efek pada fizikal kita, akan memberikan tindak balas pada fizikal kita. Kita akan rasa macam mata kita macam terkedip-kedip, terkedip-kedip, ataupun mata kita akan membulat, kan. Kita akan rasa kita punya muka agak pucat, kan, bibir kita rasa kering, jantung kita rasa berdebar-debar, kan. Dan kita akan kadang-kadang kita akan merasa macam badan kita tergetar. Sebenarnya tak bergetar pun, tapi kita rasa panggil apa? Tremor, rasa bergetar dan berpeluh. Lepas tu kita punya otot-otot kita pula akan tense, kan. Okey. So kadang-kadang orang akan mengadu, kenapa saya selalu sakit dekat kat leher belakang ni, kat belakang, kan. Kalau sakit kat sini, kat bahu, kan. Okay. So maybe dia kerap stres pun boleh jadi juga. Sebab bila kita kerap stres, kerap tertekan, respons kita macam tu, respons body kita tak nampak kita punya muscle tense. Tapi kat dalam ni bila stres je kita tense. Lepas tu bila dah okey kita macam ni. Lepas tu stres lagi datang, kita dah tense balik. So of course kita akan rasa sakit kat belakang-belakang ni lah. Okay, so tu adalah kita panggil fight or flight response. So yang ni adalah normal response untuk mana-mana stres. Bila kita stres, kita akan ada physical response. Macam itulah physical kita bila kita tertekan. Dan it depends on people. Ada orang sampai dia nak bernafas pun dia rasa nafas dia pendek, nafas dia laju. Okay, yang ni satu lagi rajah. So kita nampak kat sini. Okay, so kita nampak kat sini, kita punya otak memberi arahan, kan. Okay, so sebenarnya dalam badan kita ni bila kita stres, otak kita respons pada stres tu. Okay, dia memberi arahan kepada kidney kita untuk keluarkan adrenalin dan kortisol. Okay, so kidney kita, ginjal kita akan keluarkan hormon adrenalin dan kortisol, yang mana hormon ni akan memberikan tindak balas kepada kita punya jantung laju, kita punya nafas laju. Okay. Dan dia akan memberikan respons juga kepada blood pressure. Blood pressure kita mungkin naik sedikit bila kita stres, kan. Okay. Dan perkara ni juga akan influence, akan beri kesan pada kita punya proses digestive system, pencernaan kita, yang mana pencernaan kita akan menurun. So sebab tu kalau orang stres pada masa yang lama, pada tempoh yang lama, dia akan mula rasa sakit perut lah, ataupun gastrik lah, GERD lah. Akan ada macam-macam rasa sakit lah dekat dia punya perut tu. Rasa berangin lah, serba tak kena. So ini boleh jadi salah satu tindak balas stres juga. Okay. So tapi bila stres tu tak dikawal dengan baik, dia akan jadi gastrik lah benda tu. Okay. Yang ni adalah hati akan bertindak balas menukarkan glycogen kepada glukos. So maksudnya glukos ni dikeluarkan kerana apabila kita stres, kita memerlukan tenaga untuk menyelesaikan apa yang berlaku di hadapan kita. Sebab tu dia tukarkan pada glukos. Tapi jika seseorang itu dia menghadapi stres yang berpanjangan dan sampai stres tu membuatkan dia stuck, dia tak tahu dah nak buat apa, glukos dia tu tidak digunakan di dalam badan. So mungkin ia juga akan memberikan bacaan gula yang tinggi untuk dia lah. Okay. Sama juga dalam keadaan yang bila orang tak tidur, kan. Orang yang kurang tidur, walaupun dia kurus, dia macam kurus tapi kenapa kolesterol tinggi? Dia ada masalah nak tidur. Macam tu. Sama juga dengan glukos ni, kurus tapi kenapa glukos tinggi? Mungkin dia menghadapi stres yang agak tinggi dan dalam jangka masa yang lama. Okay. So jom kita tengok. Okay, ni kan. Ni saya terangkan sikit lagi lah. Physical effect of long term stress. Okay. Okay. So headaches, sakit kepala, depression or anxiety, kita akan rasa mudah lupa, dan mungkin juga
risiko untuk stroke tu ada. Sebab apa? Sebab kan tengok yang tadi kan, bila otak keluarkan arahan pada kidney, keluarkan hormon, dia akan buat kita punya jantung berdegup kencang. Okay. Maksudnya darah kita dipam dengan laju. Right. So benda tu akan meninggikan lagi lah risiko untuk ada penyakit-penyakit lah. Dan kita akan mudah lupa lah sebab kita bila stres susah nak tidur kan, bila tertekan susah nak tidur, rasa sakit kepala. Okay. Dan long term stress juga akan boleh buat kita ada banyak jerawat kan, gatal-gatal, eczema, ada muscle pain. Okay. Dia akan mula flare. Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeza, tapi kalau long term stress dia boleh dapat benda ni juga, eczema, rasa gatal-gatal, akan ada risiko untuk high BP kan, risiko untuk heart attack, dan risiko dan dia more likely to catch colds or flu. Dia mudah untuk demam ke, sesama ke, mudah untuk sakit lah kita kata. Sebab apa? Sebab badan kita bila stres, imun kita akan turun. So that's why kita akan cepat sakit. Okay, so odds of diabetes may rise. Macam saya kata tadi, bacaan gula akan tinggi sebab kita tak guna glukos kita. Stres dalam jangka masa yang panjang sampai kita dah stuck, tak tahu nak buat apa, tapi glukos masih lagi dikeluarkan. So kita akan dapat risiko untuk ada diabetes juga. Okay, weight gain kan, weight gain or loss upset stomach. So boleh jadi kita akan naik berat dalam keadaan cepat ataupun turun berat dalam keadaan cepat sebab tak makan. Okay, dan boleh jadi perut kita pula akan selalu meragam. Macam saya kata tadi, mungkin akan selalu gastrik, selalu masuk angin. Okay. Ataupun akan kerap constipation kan, susah nak membuang kan. Sebab kita punya kita punya sistem pencernaan ditidurkan, macam ditidurkan lah waktu kita stres. Okay, dan kita punya sexual interest pun akan kurang sebab kita dalam keadaan tertekan. So kita tak akan ada interest pada benda tu. Dan even kita sebenarnya bila dalam keadaan stres, kita tak ada interest nak buat apa-apa pun sebenarnya. Kita hanya nak berfikir untuk menyelesaikan keadaan kita pada waktu tu. Kita nak berfikir bagaimana kita nak atasi tekanan kita, bagaimana nak selesaikan masalah kita. So kita tak akan ada interest dalam benda lain. Tak rasa nak bermain, tak rasa nak keluar jumpa kawan, tak rasa nak bersosial kan, tak rasa nak bersukan. Kita hanya bergelumang dengan stres kita tu lah. Okay. So ni adalah saya rasa bab last ni, cara mengurus stres. Okay, sekarang pun dah 9.42, so saya masukkan sikit lah tentang cara kita nak urus stres. Okay, first kita fokus pada how to relax. So bila you stress, you kena relax. Yang tu yang awal-awal. Bila stres, bila tertekan, rasa serabut, okay, relax dulu. Macam mana nak relax? Satu adalah kita aturkan pernafasan kita. Bila kita tertekan, kita akan ambil nafas semput-semput. Kita akan ambil nafas kita macam tak lepas lah. Nafas kita tu laju kan. So kita buat teknik pernafasan dalam dulu. Okay, so bila kita rasa dalam keadaan tak tertekan dan kita punya nafas pun laju, kita duduk bersandar. Kita tarik, kita pegang tangan kat perut ataupun macam gambar ni lah, kita duduk relax kan. Okay, tarik nafas melalui hidung dengan kiraan 1, 2, 3, 4. Lepas tu tahan 4 saat, 1, 2, 3, 4, dan hembus melalui mulut perlahan-lahan selama 8 saat. So kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan hembus keluar. Okay, lagi baik kalau letak tangan kat perut. Sebab apa? Sebab bila kita bernafas dalam ni, perut kita kena ke depan. Okay, so cuba tarik nafas. Perut ke depan ke perut ke belakang? Maksudnya perut membuncit ke perut mengempis? So kalau kita tarik nafas, perut mengempis, tu bukan tarik nafas dalam. So tarik nafas yang dalam adalah perut kita ke depan. Kita membiarkan perut kita ke depan. Okay.
So bernafas dalam macam tu, tarik nafas 4 saat, tahan 4 saat, hembus 8 saat dari mulut. Okay. So next, okay, yang ni saya tak terangkan lah. Yang ni dia nak katakan bahawa kenapa perlu tarik nafas. Sebab bila kita tarik nafas ni dia macam kita kata button untuk kita relax. Kebiasaannya bila kita stress kan, bila kita fight or flight reaction ni, kita punya breathe 12 hingga 18 breath per minute. So itu adalah short and shallow. Short breath kan, breath yang pendek dan laju. Tapi bila kita nak nafas relax kan, okay, kita akan bernafas 6 breath per minute. So 2 kali ganda sebenarnya. Okay. 2 kali ganda bila kita stress. Bila kita stress 2 kali ganda kita akan laju nafas kita. Tapi bila kita relax 6 breath per minute, long deep breath akan stimulate rest and heal. Ni adalah button untuk kita relax. Dia akan memberikan arahan pada otak untuk macam, otak relax, tarik nafas. Laju sangat ni. Okay, dia macam button. Sebab tu awal-awal bila kita rasa stress, okay, kita tekan button nak relax tu. Breathe. Okay. So next, okay, teknik relaksasi otot progresif. Yang ni pun senang saja nak buat. Okay. So ikut je gambar ajar tu, kita duduk, relax dulu. Okay, yang first tarik nafas, tahan, hembus. Okay, so saya tak buat sekali lah sebab nampak macam masa tak mencukupi. So tarik nafas, tahan, hembus. Okay. Yang kedua pula, kita pejamkan mata. Kan, macam makan benda masam. Lepas tu kita relax. Jaga mata. Lepas tu relax. Okay. Yang ketiga kita luruskan tangan. Okay, lepas tu lepaskan. Regangkan tangan, tahan, lepaskan. Okay, yang keempat luruskan ke atas. Yang kelima tarik bahu macam kura-kura. Yang keenam tolak bahu ke belakang. Yang ketujuh pula di kaki. Okay. So saya tak ada tunjuk lah kat sini kaki. Yang ke-8 kaki macam ni. Kaki macam ni. Yang ke-9 macam ni. Okay. So yang ni nanti boleh je type dekat video YouTube pun ada kan. Video type je progressive muscle relaxation. Video PMR. Dia akan keluar lah relaksasi otot ni. So bila mana you rasa sakit belakang ke. Contoh kita duduk lama. Kita bekerja dan duduk lama. Kita kena belajar untuk regangkan otot kita. Sebab kalau kita tak regangkan, kita akan makin sakit lah otot kita. So kalau duduk lama, okay, relax sekejap dan buat benda ni supaya otot-otot kita relax. Kita akan merasakan macam recharge. Kita penat. Lepas tu bila kita buat benda ni, dia macam kita dimasukkan bateri yang baru. Macam tu lah, try dulu buat dan rasakan perubahan diri anda lah. Okay. Okay, so kita tengok dalam brain kita ni ada hormon, kan? Ada hormon-hormon happy dan ada hormon stress. Tu hormon happy ada dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Okay. Hormon-hormon happy ni kita boleh dapatkan melalui aktiviti seharian kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Okay. Contoh macam dopamin, kan? Bila mana kita dapat menyelesaikan satu task, kita akan rasa accomplishment. So accomplishment tu yang akan meningkatkan lagi hormon dopamin kita. Tu salah satunya lah. Yang lain boleh baca lah kat situ. Okay. Yang kedua adalah oksitosin, the love hormone. Okay. Yang ni sama ada kita pegang tangan pasangan kita ke, kita peluk anak kita ke, kan? Kita bermain dengan kita punya pets. So benda ni akan mengeluarkan love hormone. Okay. Endorfin pula dan coklat, kan? Coklat hitam, dark coklat. Lepas tu kita dengan muzik, melukis ke, gelak ketawa, kan? Itu akan mengeluarkan endorfin. Serotonin, the mood stabilizer. Okay. Macam kita meditate ataupun kita kata kita tarik nafas, tahan, hembus tu lah. Kita fokus pada pernafasan kita. Itu akan boost kita punya serotonin, the mood stabilizer. Okay. Kita keluar tengok benda hijau, ia akan memberikan ketenangan.
kita duduk bawah matahari, lagi-lagi matahari vitamin D, bawah pada pukul 10. Okay. Lepas tu kita mengurut ke kan, pergi mengurut dengan mak-mak bidan ke, akan relaxkan diri kita sendirilah. Okay. Sekejap ya. Okay, next, macam mana kita nak hack happy hormones? Melalui pemakanan. Okay, dekat sini ada banyak-banyak makanan. Ada banana, ada walnut, ada Epsom salt, ada oat, ada macam-macam situlah. Ada almond. Okay, so makanan-makanan ni akan increase kita punya serotonin. Benda ni jangan risau, tak sempat salin dekat slide saya pun boleh dapat dekat Google je. Okay, so kebanyakan pesakit-pesakit mental di hospital dia akan dapat jugalah, salah satunya lah dia akan ada dapat ubat untuk boost serotonin lah kan. Tapi saya tak ingat nama ubat apa. Dia ada banyak ubat yang doktor akan bagi, tapi salah satunya akan ada juga ubat untuk boost serotonin ni. Tapi untuk kita yang ingin menstabilkan kesihatan mental kita, so kita boleh top up dengan makanan-makanan yang berkhasiat. So ada juga makanan untuk boost kita punya serotonin ni kan, tak perlu makan ubat. So benda-benda ni lah kita kena pilih untuk makan. Okay. So ada banyak makanan kat sini kan. Ambil makanan yang kaya dengan magnesium, vitamin B12, B6, asid folik kan. Kebanyakan serotonin ni akan dikeluarkan oleh usus. Okay, makanan yang kaya dengan probiotik akan membantu usus untuk menjalankan kerja dengan baik. So makanlah juga makanan yang kaya dengan probiotik. Contoh macam gam Arab, yogurt, benda macam tu lah. Okay. Okay, last. Ini adalah last cara untuk kita kawal kita punya stres kan. Pertama sekali relax, yang kedua adalah kita tengok macam mana kita nak hack happy hormones kan. Okay. Yang ketiga adalah kita tengok macam mana kita nak macam mana gaya daya tindak kita bila berlakunya stres. Okay, satu, kita kena tengok apakah unhealthy coping mechanism, apakah strategi daya tindak yang tidak sihat. Okay, satu, mungkin kita bila stres kita akan tidur banyak dan kita akan makan banyak ke, ataupun tak makan langsung ke, kita akan smoking ke, okay, ataupun kita akan minum banyak kopi ke kan. So benda-benda ni adalah tak sihat. So kita kena identify apa yang tak sihat, benda ni lah yang kita kena buang kan. Sebab bila kita buang, kita nak kena masukkan benda yang baru dan benda yang lebih sihat. Contoh apa yang lebih sihat adalah, okay, yang kedua, be physically active. So bila kita buang-buang gaya tindak yang tak sihat ni, okay, kita kena aktif kan, untuk isi masa kita, isi masa yang kosong. Atau contoh kebanyakan kebanyakan kita di rumah, even kita masak, kita macam fikirkan benda lain juga kan. So mungkin cara kita mungkin kita kena buat aktiviti yang lain selain daripada masak, kemas rumah atau apa-apa, aktiviti yang baru supaya kita merasa lebih lebih berfokus untuk, sebab kita nak release stress. Tapi bila kita buat rutin harian kita masih berfikir benda yang sama. So that's why kita kena update apa benda baru yang kita boleh buat. Contoh macam kita tak pernah menari ke kan kat rumah. Okay, so kita ajak anak-anak kita buka DP, kita menari sama-sama. Contohlah kan. Ataupun kita pergi berjalan-jalan, bawa kereta, pergi bercuti ke kalau ada masa untuk bercuti, ataupun kita exercise. Paling-paling tak pun kita kena be physically active. So bila kita stres, kita akan kerap letih. Tapi sebenarnya kebanyakan letih kita adalah letih di sini. Letih di sini yang membuatkan kita rasa letih fizikal. So that's why kita kena paksa juga diri kita untuk keluar, berjogging ke, main basikal ke, kena buat benda lain supaya kita akan boost hormon-hormon yang happy. Okay. Yang ketiga, kita kena bina dan maintain relationship dengan orang lain. Keluarlah, jumpa dengan kawan ke kan.
call ke dengan kawan-kawan lama kan. Kita kena, kalau kita tak ada kawan, kita boleh consider untuk join club. Macam contoh kelab memasak kan, banyak kelab memasak dalam FB ataupun kelas Zumba kan. Ataupun kalau kita suka volunteering work, kita buat volunteer work kan. Kena ada something yang kita bina dalam hidup kita kan. Contoh lagi-lagi kalau wanita berkerjaya, lepas tu dia tidak berkeluarga, so kalau dia balik rumah tak ada apa-apa yang dia nak buat, tapi dia stres sebenarnya, dia tak tahu nak release stres macam mana. So dia kena bina rutin yang baru untuk dia fokuskan minda dia kepada perkara lain. Sebab kalau minda dia tidak diisi dengan perkara lain, dia akan overthink, dia akan berfikir tentang benda kerja walaupun duduk dekat rumah. Sekarang kat rumah tapi hal kerja masih dia bawa ke rumah. Okay. Yang keempat adalah change your attitude. Maksudnya kalau kita berfikir negatif, cuba untuk fikir positif. Kalau kita akan terfikir juga negatif, okay, print out benda-benda yang positif tu, tampal dekat cermin, tampal dekat fridge, tampal kat mana-mana. Contoh kita selalu overthinking kan, so kita tulis dekat situ, berhenti dan relax. Okay, so kita mana-mana kita pergi, kita tengok benda tu, kita macam okay, berhenti, relax, tarik nafas, hembus. Okay, cuba untuk stop overthinking kan. Set worry period. Contoh macam kalau kita selalu overthinking, kita kena set masa. Okay, I am overthinking. Okay, why don't I overthink for 30 minutes? So set lah dalam 30 minit tu you overthink. Dah habis 30 minit, okay dah cukup. Dah habis dah kan. Kena sambung buat benda lain. Okay. Ada banyak kat sini sebenarnya tips-tips untuk kita ubah attitude kita. Dan tapi saya rasa macam tak sempat masa untuk saya fokuskan semua. So nanti boleh cari jugalah sebenarnya macam mana coping mechanism yang sihat untuk menghadapi tekanan. Sebagai contoh lagi, kita make gratitude list kita bersyukur kan. Sebab apa? Sebab bila kita bersyukur dalam sehari hidup kita, kita akan berkurang fokus pada kelemahan, pada kesilapan yang kita telah buat, pada kekurangan, lebih lagi kekurangan lah. Sebab bila kita sentiasa bersyukur, kita akan menghargai apa yang telah hadir dalam hidup kita. So kita tak akan tengok pada kehidupan orang lain. Kadang-kadang bila kita tengok kehidupan orang lain, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. So itu yang membuatkan kita akan stres. So make a gratitude list. Buatkan list bersyukur. Okay, saya bersyukur hari ini saya boleh bangun awal pagi. Okay, saya bersyukur hari ini saya dah call mak saya, dah tanya khabar dia kan. Okay, saya bersyukur hari ini saya ada bagi RM5 dekat pakcik depan masjid tadi. Contohlah. Okay, yang ni yang kelima. Develop a stress relief toolkit. Kena ada toolkit untuk reliefkan stres. Contoh, kalau kena ada buku, ataupun kita ada buku atau suka baca novel, ataupun ada journal. Macam kadang-kadang perempuan dia suka tulis diary. So that journal, you akan tulis semua apa yang dalam fikiran you, yang you tak boleh bagi tahu orang lain. Macam tak berkemampuan untuk bagi tahu orang lain. So you tulis dalam tu. You kena luahkan juga. Kita cuba untuk, kalau ada pets, kita bercakap dengan pets kita. Kita contact best friend. Kena ada stress relief toolkit. Bila kita tertekan, apa yang kita boleh buat? Apa aktiviti kita boleh buat agar kita tak tumpu kepada stres tersebut, tumpu kepada tekanan tersebut. Kita lebih tumpu kepada untuk boost hormon-hormon yang positif dalam diri kita. Sebab bila kita tertekan, kadang-kadang masalah kita tu tak boleh diselesaikan dalam masa yang sekejap. Tapi kita still berfikir tentang masalah tu sebab dia tak diselesaikan. Dan bila berfikir, ini yang tak membantu. Ini yang akan berikan efek pada fizikal, emosi dan mental kita. Penat. So that's why you kena ada stress relief toolkit. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk
yang tadi untuk develop gaya daya tindak coping mechanism bila berlaku stres. Okey. So sebelum saya sudahi saya punya webinar pada hari ini. Okay, so dekat every klinik kesihatan sekarang sudah ada perkhidmatan kaunseling lah. So if kalau ada yang berminat untuk dapatkan perkhidmatan kaunseling, bila mana you berdepan dengan masalah atau tekanan, you rasa you tak boleh nak handle dengan baik, you boleh jumpa kaunselor di klinik kesihatan jugalah, kan? Okay, so kaunseling adalah satu proses pertolongan lah sebenarnya, dan dia bukan untuk orang yang hadapi isu penyakit mental sahaja. Kami berfokus kepada kesihatan mental secara umum. Okay, so siapa-siapa, anybody yang ada stres dan ada masalah, kan, boleh datang jumpa kaunselor di klinik kesihatan. Okay, so ini ada syaratan alih lah untuk perkhidmatan kaunseling di klinik kesihatan. Boleh pergi klinik, okay, akan buat PHQ-9 dekat 7 punya test. Lepas tu nanti akan jumpa doktor dan doktor akan berikan rujukan lah untuk temu janji. Okay. So itu sahaja untuk kita punya webinar hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Atifah Laili atas perkongsian ceramah beliau sebentar tadi. Sungguh menarik dan sangat relevan dengan kita sebagai wanita berkerjaya, dan pastinya saya percaya ramai wanita berkerjaya, wanita hebat yang sedang menonton webinar kita pada hari ini. Sama-sama kita praktikkan apa yang dikongsikan oleh Puan Atifah sebentar tadi. Begitulah tadi ceramah yang telah berlangsung. Kami harapkan agar webinar ini memberikan 1001 manfaat kepada kita semua. Untuk makluman para penonton, di bawah ini disertakan pautan untuk kehadiran dan penyertaan. Para penonton dijemput untuk mengisi Google Form dan sijil penyertaan akan dijana secara automatik dan terus dihantar ke email tuan-puan. Tuan-puan boleh mencatat penyertaan webinar selama 1 jam dalam SPL KPM. Harap maklum. Baiklah, majlis webinar kita sudah sampai ke penghujungnya. Pihak majlis mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada penceramah pada hari ini, Puan Atifah Laili binti Abdul Halim, atas perkongsian yang memberi 1000 input yang bermanfaat. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua penonton di luar sana kerana sudi meluangkan masa menonton webinar ini. Jangan lupa untuk share, tanda like dan subscribe. Semoga webinar kita pada hari ini dicatat sebagai majlis ilmu dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serendah hati, saya memohon kemaafan atas sebarang kesilapan andai terlanjur patah bicara dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.